Baik, bertemu kembali. Sementara kita menunggu sidang media Menteri Kesihatan yang dijadualkan bermula dalam jam 5.30 nanti, baik kita ingin menyentuh mengenai topik berkenaan dengan kelonggaran yang diberikan oleh individu yang telah lengkap dos vaksin 2 dos dan yang mana sudah memasuki lebih 3 minggu sejak kerajaan memberikan kelonggaran kepada individu yang telah menerima suntikan penuh vaksin ataupun 2 dos, dan kebenaran ini hanya terpakai buat penerima dos yang lengkap melepasi hari ke-14 daripada tarikh suntikan dos kedua, iaitu melibatkan vaksin Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac. Dan manakala bagi penerima vaksin satu dos suntikan pula seperti Johnson Johnson dan CanSino perlu melepasi hari ke-28 bawa dalam kira-kira sebulan daripada tarikh suntikan. Dan mungkin saya ingin recap kebenaran ini tertakluk kepada semua individu yang sudah lengkap terima vaksin, tidak kira anda berada di negeri fasa 1 ataupun fasa 4. Dan antara kemudahan yang kembali dibuka adalah seperti kedai cuci kereta, kedai elektrik dan elektronik, kedai barangan rumah dan peralatan dapur, kedai perabot, kedai peralatan sukan, kedai pakaian, fashion dan aksesori, dan juga banyak lagi kedai gunting rambut dan sebagainya. Dan kalau kita lihat bagi kedai makan pula, mereka yang tidak lengkap dos atau belum menerima suntikan vaksin boleh masuk ke restoran tetapi hanya untuk bungkus makanan dan tidak dibenarkan dine-in seperti mereka yang sudah terima dos lengkap. Dan selain mengikuti SOP seperti biasa dengan memakai pelitup muka, scan MySejahtera dan sebagainya, kini peniaga perlu memastikan pelanggan yang ingin masuk ke premis kedai perlu menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 bagi membuktikan mereka telah terima vaksinasi lengkap. Tujuan saya recap semua ini adalah kerana mungkin masih ada yang tidak berapa jelas dengan SOP ini, dan baru-baru ini wartawan Esrawani Hilmi Malik ada menyediakan satu laporan khas berkaitan dengan kelonggaran 2 dos vaksin yang mana ada yang cuba nasib langgar syarat yang ditetapkan. Hilmi, sepanjang tempoh Hilmi lakukan tinjauan tersebut, mungkin Hilmi boleh kongsikan bagaimana situasi di luar sana? Adakah masih ramai yang cuba-cuba untuk melanggar SOP itu, Hilmi? Okey, baik. Terima kasih Faris di studio. Sememangnya memang ada individu yang cuba untuk melanggar daripada syarat 2 dos itu sendiri. Kita faham sekian lama orang ramai terkurung, tersekat dengan aktiviti, pergerakan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita melihat ada juga individu yang tidak terlepas untuk cuba peluang untuk menerima manfaat yang sama, dan kita lakukan tinjauan sebenarnya bermula dengan premis makanan. Okey, tapi bercakap mengenai dengan premis makanan ni, kat sini kita lihat dilema untuk peniaga ataupun pengusaha restoran ini sendiri, di mana dalam keadaan sektor makanan ataupun kedai makan ini telah dibuka semula, mereka juga dalam keadaan yang berjaga-jaga, sama ada untuk memikirkan keuntungan ataupun tetap memikirkan soal SOP yang telah pun ditetapkan kerajaan, iaitu dengan mengenakan syarat 2 dos bagi pelanggan yang ingin menikmati dine-in ataupun makan di kedai. Sememangnya daripada tinjauan yang saya buat, mendapati keadaan SOP ataupun kadar pematuhan daripada premis makanan itu sendiri sebenarnya memang dalam keadaan yang terbaik. Kita dapat lihat sememangnya mereka kawal, sebagai contoh diri saya sendiri, kita kononnya kata ada satu, dan kita lihat bagaimana daripada segi tahap penguasaan. Jadi jelas dekat situ kita lihat peniaga sememangnya menjaga tahap pematuhan itu dan tidak membenarkan saya untuk masuk untuk dine-in. Dan sebenarnya kita bukan hanya menumpukan pada premis makanan, sebab kita faham kemudahan ataupun syarat 2 dos ini tidak tertumpu kepada sektor makanan. Banyak lagi sektor-sektor lain yang telah pun diberi kelonggaran sama, seumpamanya kedai basuh kereta dan juga di pusat beli belah untuk kita masuk ke kedai pakaian dan sebagainya. Tapi apa yang menarik, tinjauan saya di sebuah pusat beli belah di sekitar Lebah Kelang ini, dapati memang adanya pihak yang cuba untuk memasuki premis tanpa lengkap 2 dos vaksin. Malah ada juga yang merayu nak masuk. Kita lihat kat sini walaupun tak lengkap 2 dos, ada yang baru saja selesai ambil satu vaksin, ada juga yang cuba untuk masuk. Jadi kita lihat di sini kesedaran tu mungkin agak kurang, ataupun saya kira mereka ini lebih kepada mencuba nasib, sebab kita faham ramai orang dah sekian lama terkurung, tapi mereka sebenarnya tahu tentang syarat yang telah dikenakan mengenai dengan syarat 2 dos ini. Tapi di sini adalah apa yang saya nampak, mereka sekadar ingin mencuba nasib. Jika lepas masuk, maka lepaslah mereka untuk masuk. Dan di situlah di mana memainkan peranan penting daripada pihak premis itu sendiri untuk menjaga soal pematuhan dan syarat ini. Sebab kita faham ini adalah usaha kerajaan untuk meminimalkan kadar penularan. Kita
faham lengkap dua dos vaksin ini tidak bermaksud kita dilindungi sepenuhnya. Dalam masa yang sama kita juga perlu berjaga-jaga kerana keadaan pandemik ini semakin memuncak, Faris. Helmi, macam-macam ragam yang ada. Mungkin ada yang dah tahu tapi buat-buat tak tahu dan juga mungkin ada yang memang tak tahu langsung tentang SOP ni. Jadi bagaimana Helmi lihat mungkin para peniaga sendiri cuba untuk advocate ataupun nasihat para pelanggan ini supaya jangan masuk ke kedai kalau tak cukup dos. Mungkin mereka pastinya memainkan peranan yang cukup besar. Adakah Hilmi melihat rakyat sekeliling juga menjadi satu peranan yang besar dalam bagi educate orang yang mungkin tak cukup dos ni jangan masuk, Hilmi? Ya betul, memang saya setuju dengan Faris. Memangnya perlu ada kesedaran daripada masyarakat. Kita faham tak semua individu yang aware ataupun tahu dengan perkembangan semasa. Walaupun keadaan COVID-19 ini bukan satu perkara yang baru, tapi kita melihat daripada perkembangan pembukaan sektor-sektor lain yang telah diberi kelonggaran ini berdasarkan daripada tinjauan yang saya dapati ada usaha di mana mereka telah pun letakkan signage ataupun papan notis memberitahu sendiri pelanggan bagaimana syarat-syarat kemasukan. Kalau menyentuh mengenai dengan individu yang mungkin tak tahu tentang keadaan syarat dua dos, bagi saya itu bukan perkara yang mengejutkan. Memangnya ada. Memang ada individu yang tak tahu tentang syarat-syarat yang dikenakan untuk menikmati kemudahan yang telah pun diberikan oleh kerajaan ini. Dan di situlah kita lihat di mana masyarakat ataupun daripada premis sendiri mainkan peranan untuk mewujudkan kesedaran. Seperti yang saya tekankan tadi, syarat dua dos untuk kita menikmati kelonggaran ini bukan bermaksud kita masih lagi boleh bermaharajalela di luar, kita boleh berseronok, kita boleh kembali sepenuhnya kepada kehidupan asal. Ingin ditekankan di sini bahawa keadaan pandemik setakat ini masih lagi dalam keadaan yang genting. Saya kira memang masih lagi dalam keadaan yang genting dan ini adalah bukan tiket ataupun lesen besar untuk mereka yang lengkap dua dos untuk sewenang-wenangnya keluar dan menikmati kemudahan-kemudahan telah diberikan. Kerana kita faham apa yang kerajaan cuba lakukan ini, macam saya katakan tadi, ialah sedikit sebanyak meminimalkan kadar penularan. Dan dalam masa yang sama juga usaha ini juga untuk mengurangkan kadar tekanan daripada orang ramai sendiri yang telah saban lama terkurung, tersekat dengan aktiviti. Dan inilah yang saya katakan antara usaha yang boleh dibuat. Tapi di sini kita lihat konteksnya adalah di mana dalam masa kita diberi kelonggaran ini, perlu ada juga kesedaran. Maksudnya dalam situasi yang menang-menang. Kita sudah lengkap dua dos vaksin, dalam masa yang sama kita perlu ingat juga keadaan COVID-19 bukan lagi berada dalam keadaan yang biasa dan sebagainya. Masih lagi di tahap genting, masih lagi di tahap yang membahayakan. Kes-kes kematian setiap hari masih lagi dilaporkan dan saya rasa perlunya ada kesedaran yang perlu diserahkan kepada masyarakat di sini, Faris. Hilmi, kita tahu special report ataupun laporan khas ini adalah satu pakej berita yang mana kita cuba mendapatkan maklumat yang pantas dan padat. Jadi melihat kepada isu-isu semasa sekarang ni, banyak sebenarnya isu-isu semasa. Bagaimana Hilmi memilih untuk skup ataupun ambil topik yang menarik untuk dikupas, untuk dikongsikan dalam laporan khas, Hilmi? Ya, sebenarnya kita lebih kepada tertumpu kepada isu-isu yang boleh dikatakan yang sedang hangat, yang sedang viral dan apa yang penting sebenarnya kita bukanlah mengejar kepada isu yang viral dan sebagainya. Apa yang penting ke sini adalah dari segi impaknya. Sebagai contoh, report yang saya buat mengenai dengan syarat dua dos ini, seperti yang Faris kata tadi, mungkin ramai yang tak tahu. Tapi menerusi dengan laporan yang kita buat ni mungkin akan mewujudkan juga kesedaran. Dalam masa yang sama kita memberitahu tentang kelonggaran dua dos ini, kita perlu ingatkan juga apa risiko ataupun keadaan yang kita masih berdepan lagi dengan musuh yang kita kata tidak kelihatan ini. Ya, Faris. Jadi sepanjang Helmi melakukan tinjauan tersebut yang melihat kepada kelonggaran yang diberikan, bagaimana Helmi melihat tahap kesedaran rakyat Malaysia? Adakah mungkin Helmi merasakan orang yang mungkin sebelum ini takut untuk keluar rumah, adakah mereka sebenarnya selamat dengan melihat kepada SOP-SOP yang ditetapkan oleh para peniaga di luar? Ya, bagi saya nak kata selamat ataupun tidak sekarang ini, apa yang saya boleh katakan, ia bergantung kepada diri kita sendiri. Soalnya adalah bagaimana kita menjaga sendiri keadaan SOP. Kerana bila adanya SOP ini, kita faham SOP telah pun ditetapkan oleh kerajaan, tapi pokok pangkalnya juga terletak pada diri kita sendiri. Sebagai contoh, di ruangan pusat beli belah dan sebagainya, pilihan untuk memakai tutup muka, sanitize tangan, itu semua adalah bergantung pada diri kita sendiri. Jadi kalau tiada effort daripada diri sendiri untuk mengamalkan SOP itu dan kita berharapkan hanya daripada peringatan ataupun amaran daripada pihak berkuasa semata-mata, jadi saya rasa kesannya itu adalah sama. Jadi kat sini perlunya kerjasama daripada dua-dua pihak, sama ada pembuat yang pengeluarkan SOP itu dan juga
pihak yang akan menjalankan sendiri SOP itu. Jadi saya lihat kat sini perlunya kerjasama daripada dua-dua pihak. Kalau sebelum ini kita lihat keadaan di pusat beli belah, memangnya masih kurang kesedaran. Tapi berdasarkan tinjauan yang kita lihat sekarang ini, hampir seluruh orang yang berada dalam pusat beli belah itu pakai tutup muka, sanitasi tangan. Kita lihat keadaan SOP itu dalam keadaan yang baik, kawalan untuk memasuki premis daripada segi skan MySejahtera, pemeriksaan suhu dan sebagainya. Kita lihat perkara yang kita bincangkan dulu. Keadaan situasi norma baru ni kita lihat telah pun diterapkan dalam masyarakat ketika ini yang masih sedar dalam keadaan COVID-19 yang makin bersiko ini, Faris. Helmi, adakah Helmi melihat SOP sekarang ini memadai dan mungkin apakah next plan laporan khas yang ingin dibawa oleh Helmi? Okey, kita ada beberapa lagi siri laporan khas. Antara yang saya boleh tease dululah, kita akan cuba untuk mengeluarkan laporan mengenai dengan pembunuh upahan. Daripada segi modus operandi, daripada segi bagaimana gerak-geri pekerjaan mereka ini, daripada segi upahannya, daripada segi arahan-arahan yang diterima. Jadi ini adalah berkaitan dengan pihak polis lah, untuk kita sama-sama bekerjasama untuk kita terbitkan laporan yang akan datang ini, dan dia masih lagi dalam perancangan setakat ini, dan kita masih tengah susun semua aturan kita untuk interview dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa akan kita cuba keluarkan dalam masa terdekat lah. Baik, terima kasih Helmi atas perkongsian sedikit tentang ataupun hint ataupun teaser lah sedikit laporan khas yang akan dibawakan dalam masa terdekat. Dan bagi anda yang mungkin ingin mengikuti laporan khas yang dibawakan oleh Astro Awani, anda boleh terus melayari platform astroawani.com dan juga di laman sosial Astro Awani. Baik, saya kira itu saja untuk jam ini cerita bersama saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.